Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda dan semua muslimin muslimat hingga akhir zaman. Alhamdulillah pada pagi ini dapat kita solat subuh berjemaah dan kami dapat baca surat seperti biasa. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua kita dirahmati Allah sekalian. Muslimin muslimat sekalian, hari ini bersamaan dengan 1 Sya'ban. Dalam sebuah hadis Nabi menyebut, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Baik, tuan-tuan dan puan muslimin muslimat sekalian, tanpa sedar dan tanpa kita perasan, kita disibukkan dengan isu-isu yang sangat besar hari ini. Dengan kematian semakin bertambah hari demi hari, yang mana kita sedia maklum diuji dengan satu ujian pandemik, wabak pandemik, wabak yang menyebabkan seluruh dunia akan menghadapi kesannya. Khasnya kita di Malaysia, saban hari kita mendengar di kaca TV, di akhbar-akhbar dan sebagainya, kematian demi kematian. Dan kita hari ini pun sedang berada di rumah masing-masing. Dan sedia maklum, semua anak-anak di rumah. Dan tuan-tuan yang menonton, yang berada di rumah hari ini, semua memperanan. Walaupun kita ni seorang cikgu, kita ni bukan cikgu, kita ni suri rumah, kita ni doktor, kita sebagai guru kasar, kita sebagai apa juga kerja kita, hari ini semua kita di rumah. Dan tuan-tuan mungkin menjadi guru besar sendiri di sekolah rumah sendiri. Mungkin tuan-tuan juga akan menjadi seorang warden, seorang guru disiplin. Dan hari ini tanggungjawab mak ayah sangat besar. Kalau sebelum ni kita mungkin lepaskan anak-anak kita hantar ke pagar sekolah untuk kita serah kepada amanah kepada guru-guru sekalian. Tapi bermula dari 18 hari bulan dan hari ini masuk hari ke berapa? Amin? Ya. Berapa hari lah kita? 6. Berapa hari lah kita berkabung di rumah? Tak tahu, hari-hari dah. Berapa hari lah? Seminggu. Ya, 18, 19. Hari ini bersamaan 26 bulan. Hampir seminggu lebih dah. Seminggu lebih kita di rumah dalam keadaan anak-anak kita bagaimana? Adakah mereka bangun awal subuh? Sudahkah anda pastikan dia orang bangun awal? Kalau sekiranya kita membiarkan anak-anak kita dalam di bawah mimpi lagi, gagal bangun awal, gagal solat berjemaah di rumah, sebenarnya kita sekarang ni menghadapi krisis. Krisis membentuk syakhsiah diri kita dan keluarga kita. Nabi sebut dalam hadis Nabi yang ringkas, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Satu hadis yang sangat pendek namun mengandungi satu kupasan yang sangat dalam. Kerana Nabi SAW terkenal dengan sifat dia, ungkapan dia jami' dan mani'. Nabi ni apa jua disebut jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim, satu ungkapan yang ringkas tetapi menyeluruh. Hebatnya Nabi, tuan-tuan sekalian. Dia tak perlu cakap panjang. Cukup sekalimah sahaja disebut, merangkumi segala aspek kehidupan. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Dan hari ini, bersamaan 1 Sya'ban, hari Khamis 1 Sya'ban, yang kita semua dianjurkan berpuasa sunat. Sunat Khamis dan sunat awal Sya'ban. Yang Nabi kata, barang siapa yang tidak memulakan nisfu, separuh yang pertama di bulan Sya'ban, maka menjadi makruh tahrimi. Semua ulama sebut makruh puasa selepas nisfu Sya'ban. Ramai orang duk viralkan segala isu serba-serbi kaifiat tanpa merendung kepada hadis-hadis yang sahih.
Dan hari ini kita berdepan dengan kritikal ilmu. Ceteknya ilmu manusia hari ini yang hanya membaca tanpa melihat masdar sumber yang sebenar. Jadi saya mengajak tuan-tuan sekalian, kita carilah ilmu sebaik mungkin. Di masa Tuhan uji kita ni duduk di rumah, kita baca kitab, buka buku-buku kitab rujukan, dengar kalam-kalam ulama, buka live, buka tanya ustaz. Sekarang kau apa? Amin? Sekarang kau apa? Dah buka. Buka lagi ya, buka ni. Sekarang buka tanya ustaz di TV 9 ataupun TV 3. Yang mana kita hari ini sedia maklum, tidak ada halangan, hanya peluang yang perlu kita cari dan rebut. Nak ilmu senang hari ini. Buka handset, cari video, boleh share. Maknanya ilmu hari ini di hujung jari je, tuan-tuan. Nak dengar, nak lihat, buka TV. Banyak hari ini siaran-siaran TV yang kita boleh manfaatkan. Cuma yang menjadi malang kita hari ini tak cari ilmu. Yang menjadi malang kita hari ini, kita banyak buang masa untuk melihat benda-benda yang tidak berfaedah. Baca benda-benda yang tidak berfaedah. Main game. Amin main game, Amin. Main. Mujur tak main. Pastikan anak-anak anda dikawal masanya. Jangan biarkan dia terus bermain dengan gadget-gadget. Kalau kita sedia maklum, hari ini ada mak ayah yang klise dah, rasa macam payah-payah pun. Tak apalah, ambil gadget, ambil main. Akhirnya dia biarkan mereka tanpa garis panduan. Boleh main, tak apa, tapi dengan syarat. Pastikan setiap jam ada masa dia study, baca Quran. Pagi ni Amin, ambil Quran cepat. Amin, ambil meja cepat sekarang apa nak dengar? Ambil Quran sekarang. Amin, apa rakam? Sekarang juga main. Baik, tengok. Dalam panggil tu. Baik, kita kena ingat, ujian di rumah ni memang payah. Kita boleh hajar anak orang, kita boleh hajar orang lain dengan tegas. Kadang-kadang ni kena tegas ke dengan anak-anak ni pun. Otak kan. Apa bakian ni? Cepat. Kita kena tegas, tuan-tuan. Kerana apa? Kerana kita berdepan dengan suasana hari ini yang memerlukan kita ni mentarbiah keluarga masing-masing. Dalam acuan yang Nabi gariskan. Dan insya-Allah dalam tempoh sebulan lagi kita nak berpuasa ni, walaupun kita diisytiharkan berkabung di rumah atau berkurung di rumah, janganlah kita buang masa dengan pelbagai aktiviti yang sia-sia. Ada orang muat turun, muat naik macam-macam. Muat naik upload gambar bahasa orang putih. Uploadnya makan, minum lah, upload benda-benda yang kadang-kadang tidak menguntungkan kita sekalian. Jadi saya harap ambillah masa yang ada ni, kita gunakan masa ni untuk kita menjadikan anak-anak kita ni boleh hazan, boleh baca Quran dengan baik. Yang mana yang belum habis Iqra, dapat habiskan Iqra dia. Sepatutnya tahun 2 sudah baca Quran. Tapi malangnya kita di sini, saya dapati ada yang darjah 6, tahun 6 masih Iqra-nya lagi, tak mampu baca Quran. Dan inilah tuan-tuan kena pastikan anak-anak tuan-tuan di rumah masing-masing hari ini buka Quran. Bangun awal subuh. Pastikan dia bangun mandi subuh, kemudian dia sembahyang berjemaah subuh. Nabi sebut orang yang berjemaah subuh dan isyak. Mana-mana orang yang berjemaah subuh dan isyak berjemaah, seolah-olah dia mendirikan sembahyang malam keseluruhannya. Inilah yang kita nak pastikan kita menjadi keluarga yang solihah, keluarga yang mengamalkan sunnah Nabi SAW. Di saat kita sedia maklum, hari ini masjid dan surau dah pun kosong. Kita hanya mendengar lamuan azan saja. Kalau kita perhatikan masjid surau kita kosong orang, tidak ada jemaah. Kenapa? Bukan disengajakan. Kerana kita hanya berdepan dengan
berdepan dengan pandemik berjala wabak antarabangsa. Dan itu bukan halangan sebenarnya. Bahkan di negara Arab hari ini, walaupun di masjid kosong, di rumah-rumah mereka penuh dengan bacaan Quran, dengan solat berjemaah, dengan aktiviti yang manfaat, yang kita sebenarnya boleh buat. Kita boleh buat. Jadi saya harap masing-masing kita dapat manfaatkan. Cubalah kita hidupkan bacaan Quran di rumah masing-masing dan solat berjemaah di masing-masing. InsyaAllah cukup untuk kali ini. Mudah-mudahan dapat kita bermanfaat bersama. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.